Salam Jumaat bersama MHI 14 April 23 Ramadan. Dari masjid ke masjid, menjengah ke utara di Masjid Al-Bushra Merbuk Kedah dengan kepelbagaian aktiviti yang disediakan khusus untuk mengimarahkan rumah Allah. Kerajaan mengumumkan fasiliti sokongan akaun 2 FSA2 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sebagai cagaran. Apakah yang dimaksudkannya dan bagaimana caranya jika layak untuk memohon? Perbincangannya sebentar saja lagi. Pelbagai pengisian yang menarik pada pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nazrama bersama dengan Hanif Izzati bersiaran untuk anda di Jumaat yang mulia ini. 23 Ramadan, maknanya 7 hari lagi puasa ke 6 hari? 7 hari lagi ke 6 hari lagi. Kita tak tahulah apa pun, kita jalani sahaja dengan yang terbaik kerana ini merupakan pecutan akhir untuk kita menghiasi akhir-akhir Ramadan kita pada bulan ataupun tahun ini insya-Allah. Dan pastinya kita nak kongsikan juga bersama dengan anda beberapa topik menarik yang macam anda dah pun saksikan tadi teaser kami. Antaranya merupakan KWSP. Itu pun sekali. antara topik juga yang sedang kita nak mengetahui secara terperincinya. Nas, kita nak cerita tentang adakah wang KWSP yang disarankan oleh kerajaan pada kali ini pinjaman cagaran, apakah statusnya sebenarnya, siapa yang layak memohon untuk bantuan ini, iaitu dipanggil Facility Account 2 KWSP. Kita bercerita dengan Ketua Pegawai Strategi KWSP untuk memberikan anda yang mutakhir dan yang tepat, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, di Jumaat yang penuh barakah ini juga kita akan menghimpunkan beberapa saluran untuk anda berinfak nanti. Jadi teruskan bersama dengan kami selama 1 jam. Kalau anda mungkin berada bersama dengan kami secara maya di Facebook MHI TV3, bolehlah turunkan komen bagaimana keadaan anda, persiapan raya anda. Raya kat mana tahun ini? Berapa hari bulan balik raya tu? Dan apakah inspirasi baju Hanif Izzati pada hari ini? Mana saya nak beli? Macam-macam semuanya. Kita raya ke? Tak raya lah. Tiap-tiap tahun kita bekerja. Raya tetap raya. Okey, di sini kita tengok cuaca dulu. Kalau semalam kita wawarkan bahawa Malaysia dan juga kawasan-kawasan di sekitar mempunyai heat wave ya. 30 darjah Celsius, dan di sini ada turun sikitlah 27 darjah Celsius, 30 darjah Celsius. Bayan lepas tu agak panas lah ya. Utara ni agak panas 30. Jadi nampak cerah, kecuali di Labuan katanya ada sedikit hujan. Bagaimanapun kita harapkan yang terbaik untuk perancangan anda, persiapan yang ingin dilakukan menjelang raya ni, insya-Allah kita sebenarnya nak mengharapkan cuaca yang baik saja, tapi apakan daya kan keadaan sekarang ini, perubahan ekstrim yang begitu ketara. Tapi tiada amaran ribut berterusan, alhamdulillah, setakat jam 10.40 pagi yang kita kongsikan bersama dengan anda. Tapi mungkin kalau ada di kawasan yang cuacanya sedikit berbeza, kongsikan juga bersama dengan kami. Mana tahu kan ramai yang boleh baca apa yang anda kongsikan di ruangan komen, insya-Allah. Okey, daripada duduk tadi kita pegang sok khabar ni. Itu dia, kenapa kita pegang sok khabar? Pagi-pagi kita pegang sok khabar, ada Kosmo dan juga berita harian. Jadi kita kongsikan. Ya, kita kongsikan di berita harian. Untuk saya, story yang menarik di sini adalah tentang budak perempuan 4 tahun yang melecur hampir 50% badannya dipercayai bermain bunga api. Dan kita baru saja bawarkan di MHI sama kali macam mana nak main bercun dengan selamat, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi di sini mangsa yang berusia 4 tahun di rumahnya di Kampung Senara Kubur Panjang yang telah berlaku 10.30 malam tadi menyebabkan Nur Zatil Hidayah melecur hampir 40% di badannya gara-gara bermain bunga api bersama dua abangnya 7 dan 10 tahun. Ini satu yang kita pesan. Kalau kita bermain bunga api ini mesti ada yang dewasa untuk mendampinginya. Kalau abangnya 10 tahun, lepas tu abang seorang lagi 7 tahun, memanglah akan jadi perkara yang tidak diingini. Apa yang budak 10 tahun yang tahu nak jaga adik dia tentang api dan sebagainya kan? Dan sebenarnya pun memang tak boleh kan? Itu adalah macam-macam kecemasan yang boleh berlaku. Jadi apa pun kita harapkan ini sebagai satu pengajaran lah kepada kita. Kemeriahan juga kan, nak sambut raya juga. Bunga api itu memang sangat sinonim dengan perayaan kita. Tapi berapa kali kita nak dapat pengajaran ni? Itu saja untuk. Okey, seterusnya di Kosmo Suara Kontemporari halaman 4, kalau kita nak kongsikan bersama dengan anda semua, yang ni sedikit berbeza. Ini bukan topik-topik raya. Kali ini kita nak kongsikan 41 rangka dibawa balik Januari depan dari Belanda. Yang ini merupakan Penang Woman yang akan pulang. Ini sekitar tahun 5,000-6,000 tahun yang dahulu. 41 rangka yang bermakna kajian telah pun menjumpa rangka yang ke-42 dan telah pun dipersetujui untuk membawa pulang
datang dari Belanda ke Pulau Pinang yang akan ditetapkan pada tarikh yang terdekat, iaitu terdahulu ada juga dilaporkan Ogos 2022 pernah melaporkan lakaran Penang Women telah didedahkan menerusi kaedah Forensic Facial Approximation FFA berdasarkan tengkoraknya oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Kumpulan Penyelidik Sains Malaysia USM dan pakar reka bentuk 3D dari Brazil. Wow. Katanya nanti apa tahu kajian yang akan didapat daripada rangka ini, antaranya kajian yang menunjukkan bagaimana cara mereka hidup pada zaman dahulu dan juga bagaimana cara pemakaian, punca kematian, pentarihan, diet pemakanan dan juga kelompok secara lebih terperinci. Daripada rangka tersebut, mereka akan dapat semua data-data yang saya sebutkan tadi dengan lebih terperinci. Jadi sejarah baharu yang akan kita ketahui. Sementara itu mereka juga akan dipamerkanlah di pameran di Museum Pulau Pinang. Jadi kita seharusnya menggalakkan pergerakan seperti ini kerana 90% daripada khazanah sejarah akan hilang selama-lamanya. Jadi kalau kita dapat simpan data seperti ini, kalau kita ketahui macam mana rupa orang Melayu 100 tahun dahulu. Kan? Yang ni 5,000 6,000 tahun dahulu tau. Wow, kalau tak dapat saya bayangkan. Mana dapat bayangkan tak? Okey, bergerak kepada keadaan sekarang ni, kita juga nak bergerak kepada topik yang seterusnya yang kita nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu dari masjid ke masjid. Setiap hari Jumaat kita akan wawarkan masjid yang penting, masjid yang menarik dan yang kali ini unik. Unik. Bermakna ada hentian rawat di masjid. Bayangkan masjid ni sebenarnya ada bistro. Ada bistro. Ada tempat cuci kereta. Ya. Ada bazar Ramadan. Ada bazar Ramadan. Dahsyat, nak shopping betul. dekat situ boleh, nak cuci kereta boleh. Ayolah kita terbang ke Merbuk Kedah. Yes. Kita nak menyaksikan apa kemeriahan di Masjid Al-Bushra. Jom. Masjid Al-Bushra kita saksikan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hello? Mati pula. Mana ustaz ni tadi kata dekat masjid telefon tak dapat. Mana takkan dekat bazar. Ni ustaznya. Cari tak jumpa. Rupanya dekat sini. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Tahu apa ustaz buat petang-petang ni? Apa ustaz buat? Saya tengah berniaga nasi Arab sekarang. Oh, sibuk betul. Kau buat sibuk ustaz? Saya memang sibuk ni. Saya daripada tim Kalut, saya nak tahu orang Kalut. Okey, boleh. Mai. Boleh? Ya, ada orang minta ajar, Berapa sehari? Ustaz, biasanya aktiviti petang dekat sini apa dia Ustaz? Okey, baik. Kita bermula petang. Solat asar. Selepas solat asar kita ada buat tahlil. Okey, tahlil setiap hari. Dan kemudian kita akan edarkan bubur lambuk dan juga juadah berbuka puasa. Kita tak buat moreh tau. Di sini kita tak buat moreh. Kita gantikan moreh tu dengan juadah berbuka. Oh, kiranya penuhlah aktiviti untuk sebulan ni kan? Ya, penuh. Sampailah selepas solat asar daripada mula pukul 4 petang kami dah mula buka perniagaan dekat sini dan juga bazar Ramadan dekat belakang sana. Bazar Ramadan. Saya nak saya bawa jalan-jalan sana. Boleh. Bawa saya jalan-jalan. Okey, kita habiskan dulu. Kita habiskan dulu. Galut. Oh, penat Ustaz. Penat. Dekat 300 bungkus ni. Ya, 300 bungkus. Masya-Allah. Ini Masjid Al-Bushra dekat Merbuk lah kan? Ya, betul. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sikitlah tentang latar belakang masjid ni macam mana. Baik, masjid ni dibina pada tahun 1972. Dan saya jadi imam yang ketiga lah. Setelah imam yang pertama dan yang kedua, saya yang ketiga pada tahun 2018. Di Kedah ni, bila jadi imam, automatik kita akan jadi pengurusi. Jadi saya imam dan merangkap pengurusi lah dekat sini. Jadi bila masuk masjid ni adalah masjid kategori luar bandar, memang masjid kampung, memang duduk pun dalam hutan, tak ada apa-apa aktiviti sangat. Jadi kita mula merangka dan menjadikan masjid ini satu demi satu supaya dia berfungsi semula. Kita hidup pandangan ni cantik lah. Pemandangan cantik, jangan. Oh, ni ada jualan ni banyak ni? Ya, inilah bazar yang kita buat. Pertama kalinya kita adakan bazar di Masjid Al-Bushra Merbuk. Sebenarnya kita pernah buat dulu. Tapi masa tu kurang dapat sambutan. Tapi alhamdulillah kali ini sambutan yang sangat baik lah. Ramai orang datang kan? Ya. Orang luar pun ada. Orang luar pun ada.
Setakat ni ada 50 lebih. 50 lebih? 50 lebih gerai yang berniaga dekat sini. Ada tak macam idea asal Masjid Bushra ni di naik taraf, macam mengambil kira ataupun pandangan daripada dari Timur Tengah, di Mekah dan sebagainya, mengambil contoh dari sana ke atau macam mana? Bukan juga. Saya ambil pendapat daripada daripada sebuah masjid di Jakarta, Masjid Al-Istiqlal Jakarta. Dia punya imam besar dia. Profesor Dr. Nasruddin Umar, yang mana dia menyebutkan masjid pada zaman Rasulullah SAW ada 25 fungsi. Dan kita pun fikir pada masa itu, bila pejabat agama minta supaya masjid perlu menjadi one stop center. Barulah kita faham, masjid bukan hanya sebagai tempat datang semayang semata-mata, bukan tempat waktu mati saja baru nak main masjid, bukan nak menikah saja baru nak datang masjid. Betul. Jadi kita kena buat semua sebagai tempat komuniti. Jadikan dia one stop center. Jadi kebetulan masjid kami dah ada di satu laluan utama, orang nak ke Yan, ke Tanjung Dawai, kita bincang jawatankuasa, jom kita robohkan pagar masjid. Kita robohkan pagar masjid, kita biar orang mudah masuk, mudah guna kemudahan. Kita buat tandas yang bertaraf RNR. Dan alhamdulillah kita baru dapat pengiktirafan tandas standard ASEAN. Kita menang peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, saya nampak dekat sini semua lapisan masyarakat ada. Ya. Daripada budak-budak sampailah orang dewasa pun. Satu perkara yang sangat membanggakan sebab masjid mampu menarik semua lapisan masyarakat untuk datang ke masjid, khususnya Masjid Al-Bushra ni. Kan? Ada tak macam program-program lain sepanjang bulan Ramadan dekat sini? Baik, sepanjang bulan Ramadan, selain daripada kita buat bazar Ramadan, kita ada juga bazar Syawal, bazar raya. Kita ada Al-Bushra Studio, kita ada Al-Bushra Cetak yang mana kita boleh buat pencetakan sendiri, dan kemudian kita ada food court. Kita ada Al-Bushra Bistro, dan insya-Allah tak lama lagi akan jalan Dobi, Muslimah Spa and Salon, dan juga barbershop. Tak payah pergi jauh-jauh dah. Tak payah. Sebab tu kita kata jauh. kita nak jadikan masjid ni sebagai one stop center. Betul. Orang masuk dalam masjid boleh selesaikan urusan harian dia. Paling kurang 50% ataupun 60% selesai dekat masjid. Tak lekat lah. Memang tak lekat kat rumah lah. Lekat kat masjid je. Ya. Jadi Ustaz dah pukul berapa dah ni? Kita nak kena standby maghrib. Okey, kita nak kena standby maghrib. Jom. Kita nak tengok nak beli apa. Nak makan. Tapi masjid pun kita sediakan. Percuma. Betul. Masjid percuma. Masjid kita sediakan percuma. Halal. Kita makan dulu. Kita makan dulu. Jom. Cuma harapan kita bukan setakat hari dalam bulan Ramadan dan juga hari raya, kita nak berpanjangan. Orang ramai datang support masjid, datang ke masjid, suka datang ke masjid, dan mengimarahkan masjid yang kita sebutkan tadi. Pengimarahan bukan hanya imarah pada waktu semayang, kuliah, programnya, tapi imarah sepanjang masa. Alhamdulillah, selesai sudah solat tarawih. Sebenarnya saya nak bagi tahu kepada anda, tugas untuk membangun ummah bukan perkara yang mudah saya kira. Tapi apa yang dapat saya lihat di masjid ini, sebenarnya masyarakat disatukan dengan aktiviti kemasyarakatan di sini. Dan bukan itu saja tau, tapi mereka ni dapat membawa pola pemikiran yang berbeza, yang mana masjid bukan sahaja dapat dijadikan sebagai rumah ibadah, tetapi juga boleh menaik taraf sosio-budaya masyarakat setempat di sini. Ini segmen dari masjid ke masjid. Saya Asyik Badrun untuk Malaysia Hari Ini TV3. Terima kasih kerana masih bersama kita di MHI, dan seperti yang dijanjikan, kita nak cerita tentang fasiliti sokongan akaun 2 yang dibawakan kepada anda oleh KWSP, dan rata-rata rakyat mengalu-alukan program seperti ini atau fasiliti seperti ini, kemudahan seperti ini untuk membantu kelangsungan hidup mereka, terutamanya selepas pandemik ini. Banyak orang terkesan ya. Jadi sebelum kita ke wawancara, apa kata kita dengar sikit pandangan daripada orang luar di sana tentang fasiliti daripada KWSP ini. Bagus atau tidak? Ya atau tidak? Saksikan.
pendapat saya lah berkaitan dengan apa pengeluaran KWSP akaun 2 ni saya tak setuju 100% sebab dia kita kena pajak dekat bank, lepas tu kita nak keluar pun tak boleh keluar 100%, dan kita punya pinjaman tu masih dikenakan apa interest lah dekat kita perlu bayar bulanan. Macam ada rasa kerugian, kita kasih keluar duit masa umur 50 tahun tapi sebenarnya itu duit sudah tiada sebab digunakan untuk bayar pinjaman bercagar yang sekarang ini dikasih keluar. Dia terasa macam kita pinjam dengan bank lain. Mungkin tidak nampak sebab kalau kita pinjam dengan bank lain kita bayar bulan-bulan. Ini masa pengeluaran account 2 baru kita bayar, tapi konsepnya masih sama. Ada interest. Sepatutnya dipermudahkan ya, terus direct lah itu wang ya rakyat, dan sepatutnya rakyat berhak untuk dapat wang mereka. Kebergantungan kerajaan kepada reserve ataupun simpanan wang begini sangat tinggi. Jadi isunya kerajaan top up 500 ya, untuk meningkatkan simpanan dan sebagainya, ataupun alternatif kedua cagaran dan sebagainya, dia tidak menarik perhatian rakyat. Cuba tidak buat cagaran lah. Kalau sangat-sangat memerlukan, maksudnya hampir-hampir blacklist contohlah, bolehlah buat pengeluaran. Tapi sekadar untuk bayar hutang tetapi masih boleh bekerja, tidak payahlah buat cagaran. Kebaikan jangka masa pendek, maksudnya untuk melunaskan bayaran-bayaran tertunggak, hutang ke, itu kebaikan dia. Rata-rata rakyat di luar sana sedikit sebanyak faham tentang konsep fasiliti ini ya, tapi bila kita sebut cagaran dia mungkin kurang tepat kerana Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Mazlan telah mengeluarkan kenyataan bahawa fasiliti ini bukan cagaran tapi lebih kepada akaun sokongan. Apa beza dia dan apa efeknya buat anda, para penonton dan para ahli KWSP? Kita bersama-sama dengan Encik Nur Hisham Hussein, Ketua Pegawai Strategi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nampak lemah-lemah je puasa-puasa ni Ya, betul. Tapi semangat tetap ada, alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi di sini seperti Timbalan Menteri Kewangan 1 mengatakan, dia bukan cagaran tapi lebih kepada akaun sokongan. Yep. Apa bezanya dia? Okey, kalau cagaran biasa, ya. Mana-mana aset yang kita jagarkan kepada bank, bila kita tak terbayar pembiayaan apa-apa, dia boleh tuntut. Dia boleh ambil, dia boleh jual ke nak apa-apalah. Tapi bank tu boleh ambil. Yang lain dengan fasiliti ini ialah bank tak boleh tuntut. Ini bukan dicagarkan kepada bank. Ya? Jadi kalau kata seorang ahli tidak mampu membayar bulanan kepada bank atas pinjamannya, bank tidak boleh meminta daripada KWSP. Tak boleh. Wow, okey. Jadi apa kesannya kepada kita peminjam? Dia keistimewaan fasiliti ini ialah kita tak cagarkan simpanan ahli, kita bagi sokongan kepada bank, kita bagi comfort kepada bank, duit ada. Ya. Jadi kalau ada isu yang tak terbayar, dia akan melalui proses yang biasalah antara bank dengan ahli. Tapi bank pun faham dalam kalau tak umpama ialah kalau ambil umur 40, you tak terbayar bila umur 45, bank tahu bila you sampai umur 50, duit itu akan ada. So dia tak adalah tekan sangat. Tak tertekan sangatlah. Tapi apa yang ahli harus tahu di luar sana, mereka harus berurusan dengan bank dan bukan dengan KWSP. Ya? Jadi berapa bank yang disarankan untuk mengawal kemudahan ini? Kepada masa sekarang kita ada Bank Simpanan Nasional dengan MBSB. MBSB ya. Dua bank ini ialah pasal diorang memang kebiasaannya buat pembiayaan peribadi. Tapi dalam fasa kedua, insya-Allah kita akan buka kepada bank-bank lain. Kita memang tengah perbincangan pada masa sekarang. Saya tak boleh cakap siapa lagi dulu pasal belum settle lagi ya. Tapi insya-Allah ada lagi bank yang akan memberikan produk macam ni dan menawarkan kemudahan ini ya. Betul. Okey, kalau kita lihat kepada datanya, setakat 50,000
ahli yang telah memohon untuk fasiliti ini. Maknanya sambutan dia hangat jugalah. Tapi boleh tahanlah. Hanya lebih daripada separuh saja yang layak. Jadi apa kriteria kelayakan ini? Okey, kriteria sebenarnya kita dah umumkan dalam kita punya website dengan social media apa semua. Pada asasnya you kena ahli yang berumur kurang daripada 55 tahun tapi melebihi 40 tahun. So antara 40 hingga 55. Okey. Jadi yang banyak yang minta tapi tak layak, tak lulus. Tak boleh cakap tak lulus pasal dia masih dalam proses ya. Dia kelayakan dia tak ada pasal dia minta pasal dia tak sampai umur 40 atau dia kurang daripada RM3,000 dalam akaun 2 dia. Okey. Tapi mungkin ahli akan juga kata kesempitan hidup ni kita tak kisah 30 ke 40 betul. ke. Betul. Jadi, itu pun kita faham. Jadi dalam fasa kedua juga kita akan membuka kepada yang umur kurang daripada 40 tahun. Tapi yang ni kena ada ada proses yang complicated sikit pasal kita kena bincang dengan kerajaan pasal bank pun tak nak memberi pembiayaan lebih daripada 10 tahun. Itu satu. So ada gap dia kalau you umur 35 tapi pengeluaran tu hanya boleh dibuat pada umur 50, ada gap 5 tahun. 5 tahun. So macam mana kita nak bridge gap tu? So adalah kaedahnya tapi kita tengah pertimbangkan ya. Tak adalah membina, kita tengah cari jalan. Cari jalan. Okey, jadi setakat ini 40 tahun hingga 55 tahun ya. Ada lagi kriteria yang kita harus ikuti? So satunya ialah dia kena simpanan dalam akaun 2 kena melebihi RM3,000. Okey. Kena lebih RM30. Dan kalau nak meminjam dari sana pun dia tak boleh ambil semua. Dia actually satu persatu ya. So jadi kalau you ada RM5,000 you boleh minta loan RM5,000. Kalau ada RM10,000 you boleh minta RM10,000. Okey, alhamdulillah. Lagi satu yang keistimewaan yang kita buat ni ialah dividen masih jalan. Dividen masih berjalan. Ada peratusan dividennya? Itu tak boleh berjanji. Itu tak boleh berjanji. Saya gurau-gurau saja kalau dapat tahu awal-awal ni pun best juga. Itu ikut pasaran. Ikut pasaran. Tentu sekali. Okey. Kepada jumlah pembiayaan yang maksimum, ia tetap maktub dalam apa yang ada dalam akaun atau dia memang cap? Ada cap? Dia ada cap dia pada RM50,000. RM50,000 ya. Tak boleh lebih daripada Tak boleh lebih daripada itu. Okey, jadi cara-cara untuk memohonnya saya difahamkan boleh ke laman web KWSP. Di mana lagi kita boleh memohonnya? So, dia sebenarnya bila datang kepada KWSP ialah untuk cek kelayakan saja. Ya. Permohonan tu sebenarnya dibuat di pihak bank. Okey. So bank akan menerima permohonan itu. Kalau diluluskan, ahli itu akan datang kepada kita dan membuat pengeluaran bersyarat. Pengeluaran bersyarat. Untuk umur 50. Kalau umur dia lebih daripada 40 tahun, dia boleh buat 51, 52, 53, 54 sampai 55. Okey. Pasal kalau sampai umur 55 semua boleh keluar. Betul. Kan? So tak ada isu dekat situ. Jadi dia proses dia ada dua saja. You pergi kat bank buat permohonan, lepas tu you buat permohonan dekat KWSP untuk pengeluaran bersyarat. Untuk pengeluaran bersyarat. Itu saja yang kita harus lakukan. Jadi kepada penonton di luar sana yang mungkin kurang cakna, mungkin terlepas interview kita awal-awal tadi, sila utarakan soalan-soalan anda di laman Facebook kami. InsyaAllah kalau ada masa kita utarakan sekarang juga kepada Tuan Hisham kita di sini ya. Boleh saya juga nak tanyalah, adakah penalti tertentu kalau seorang ahli meminjam daripada bank dan menggunakan sokongan daripada fasiliti akaun 2 tapi tidak mampu membayar bulan-bulan itu terpulang kepada bank. Ya. Dari pandangan kita ini ialah produk bank, bukan produk KWSP. Kita tak boleh menentukan syarat-syarat untuk bank. Ya. Dia memang ikut proses biasa. Kalau nak fikirkan secara mudah, you boleh anggapkan ni macam pembiayaan peribadi biasa, tapi ada sokongan yang menurunkan kadar faedah ni. Bukan cagaran? Bukan cagaran. Tapi sokongan. Betul. Dan hanya akan diagihkan apabila umur 50 hingga 55 tahun. Betul. Okey, setakat ini apa yang kita faham, so far so good ya. Tapi ramai ahli juga mengalami
kemerosotan lah dalam simpanan KWSP. Bukan saja daripada fasiliti yang kita sediakan sekarang, tapi sejak 2-3 tahun lepas, Lestari, iCitra dan sebagainya, 145 bilion telah pun keluar daripada KWSP. Mungkin apa efeknya kepada negara dan juga kepada ahli-ahli? Yang impact terbesar ialah actually kepada simpanan ahli. Dia penurunannya secara mendadak lah. Kalau kita tengok simpanan pertengahan, median saving, jatuh daripada dekat 30,000 lebih, dah kurang daripada RM10,000. Kurang daripada RM10,000. Data yang saya dapati di sini, 48% daripada pencarum ataupun ahli-ahli kurang daripada RM10,000. Kurang daripada RM10,000. Jadi kalau katakanlah K55 kita bersara, ambil 20 tahun lah sampai 75 tahun. Kalau ada tinggal RM10,000 saja, 55 sampai 75, kalau kita buat matematik sikit, setiap bulan kita hanya ada RM42 untuk berbelanja. Betul. Tak ke gaut kepala kalau macam tu, ya? Atau you boleh tengokkan terbalik, daripada 20 tahun tu you boleh cover 3 hingga 5 tahun sahaja. Sahaja. Yang lain tu 15 tahun tu wallahualam. Wallahualam. Itu yang kita menanyakan. Okey. Kita ada seorang pemanggil lah, namanya Encik Azmi Abdullah. Terima kasih kerana menelefon kami. Assalamualaikum Encik Azmi. Waalaikumsalam. Ada soalan untuk Encik Hisham kita di sini? Ini saya nak tanya, kalau umur bawah daripada 40 ni boleh buat macam mana? Boleh buat pinjaman kat bank? Okey. Terima kasih Encik Azmi. Encik Azmi, untuk yang berumur kurang daripada 40 tahun, insya-Allah kita akan buat fasa kedua. Okey, tak lama lagi. Tak payah kita cepat-cepat nak ambil atau mohon pada fasiliti ini pasal dia punya tempoh untuk memohon tu setahun. Setahun, ya. Jangan takut. Ada masa kita akan cuba cari jalan untuk membuka kepada semua. Jadi mungkin kepada penonton-penonton seperti Encik Azmi tadi, apakah kriteria untuk melayakkan diri kalau 40 ke, bawah 40 ke, adakah syarat-syarat tertentu seperti kalau kita nak beli rumah, mungkin bolehlah. Kalau kita nak kahwin baru, susah juga tu kan. Betul. Jadi apa kriteria ni? Dia sebenarnya fasiliti ni ditujukan kepada ahli-ahli kita yang ada masalah aliran tunai yang jangka pendek. Jangka pendek, short term. Short term. So kalau ada hutang-hutang yang tertunggak, ada isu dengan kos sara hidup, asalkan ada sumber untuk membayar balik, saya sarankan boleh ambil. Boleh ambil. Kalau tak confident, boleh bayar, janganlah. Jangan. Kalau tak confident untuk membayar semula, jangan ambil. Jangan ambil. Itu yang kita sarankan di MHI juga di sini. Jangan berhutang lebih. Jangan berhutang dengan lebih, ya. Tapi kalau ingin berhutang dengan syarat tertentu seperti untuk perubatan boleh. Perumahan. Tapi yang tu akaun dua, pengeluaran akaun dua yang biasa. So perubatan boleh, pendidikan boleh, membeli rumah boleh, mengurangkan pembayaran untuk perumahan boleh, pendidikan, keluar untuk menunaikan haji boleh. Boleh, ya? Boleh. Okey, ada limit tak? RM3,000, RM5,000? Ini tak ada limit. Dia apa-apa yang ada dalam akaun dua boleh keluar. Okey. Jadi apa-apa yang ada dalam akaun dua, tapi kalau boleh janganlah kita kosongkan semuanya untuk simpanan hari tua anda juga, ya. Mungkin kata-kata akhir kepada penonton kita, Encik Syam. Yang saya cakap tadi, ini adalah fasiliti yang istimewa sikit, ya. Yang keistimewaannya ialah kadar faedah dia lebih rendah daripada pembiayaan peribadi yang biasa. Ya. Tapi kita kena gunakan dengan berhemat, kena memikirkan panjang lebar. Betul. Sebelum mengambil. Kita nak meminjam ni memang best ni kalau nak pinjam duit. Dalam kadar faedah dia rendah, ya, tapi sebab itulah saya rasa banyak take up dia. Lebih daripada ribu orang yang memohon. Jadi anda juga mampu memohon di laman web KWSP dan juga MBSB Bank, Bank Simpanan Nasional. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Nur Hisham Hussein, Ketua Pegawai Strategi Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Terima kasih kerana tulus dan ikhlas bersama kita. Kita berehat seketika dan selepas ini cara-cara untuk anda berinfak ke jalan Allah SWT di Ramadan yang mulia ini. Semuanya selepas ini.
Salam Ramadan ke-23. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Baiklah, kalau tadi saya ada kongsikan bersama dengan anda, kita sebenarnya nak kongsi bagaimana platform yang terbaik, lembaran yang terbaik untuk kita sama-sama berinfak di pecutan akhir Ramadan ni. Jadi kita nak kongsikan inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Ikhlas, di mana kalau saya sebutkan nama Yayasan Ikhlas ni tak asing lagi dalam kalangan kita, satu badan yang sememangnya macam-macam inisiatif yang dilaksanakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Kali ini agaknya apa inisiatif yang ingin dibawakan? Ayo kita bersama dengan Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin selaku pendakwah selebriti yang kini secara maya kita bawakan. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kita terus sahaja ke intipati utama kita, iaitu nak kongsikan tentang satu inisiatif yang sedang dilaksanakan, iaitu kempen Sekolah Agama Rakyat. Bagaimana dengan kali ini pergerakannya dan pencapaian yang telah pun dilaksanakan oleh Yayasan Ikhlas? Ustaz kongsi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nak cerita tentang projek baru ni, pertama kita nak ucap ribuan terima kasih kepada para penyumbang kita. Alhamdulillah akhirnya projek pembinaan Sekolah Agama Rakyat Al-Ikhlas yang diusahakan oleh Yayasan Al-Ikhlas telah pun siap sepenuhnya, yang mendapat memberi manfaat kepada 3 buah kampung, iaitu di Kampung Kilugus, Kampung Melikai dan Kampung Sinopokan. Jadi Alhamdulillah sejak pertengahan Februari yang lalu, perabot-perabot dah pun masuk dan kita dah ada pelajar-pelajar yang mendaftar, kurang lebih ada 60 orang lebih, dan kita masih membuka peluang. Kita tak ada masalah untuk membuka lebih ramai lagi kepada anak-anak, khususnya anak-anak asnaf di pedalaman ini. Jadi ini semua adalah hasil daripada sumbangan para penyumbang kita. Kita ucap terima kasih banyak-banyak yang sentiasa menyokong Yayasan Ikhlas untuk menjayakan projek Sekolah Agama Rakyat Al-Ikhlas di 3 buah kampung, iaitu Kilugus, Melikai dan Sinopokan. Jadi insya-Allah, ini kita nak cerita pada pagi ini, kita akan bina pula satu lagi Sekolah Agama Rakyat yang mana kita akan buat kali ini di Kampung Sangkabuk yang terletak di daerah Kuala Penyu. Yang mana sekolah ini dia bakal memberi manfaat pula kepada 4 penduduk kampung berhampiran, iaitu Kampung Lambidan, Kampung Jagus, Kampung Tanjang Aru dan juga Kampung Sangkabuk itu sendiri. Kurang lebih ada lebih kurang 500 orang penduduk. Jadi kata-kata penduduk ini adalah nelayan, dan kita nak bina sekolah di kawasan ini sebab dia pedalaman. Anak-anak asnaf ni pula memang jauh kalau nak pergi ke sekolah yang terletak di bandar. Jadi ringkas cerita, dana yang kita perlukan untuk Sekolah Agama Rakyat di Sangkabuk kali ini, kita memerlukan sebanyak 1.5 juta. Alhamdulillah, walaupun baru bertatih, kita dah dapat kutipan atau sumbangan daripada para penyumbang yang budiman. Terima kasih banyak. Kita dah dapat kurang lebih dalam 76,000. Tetapi kami masih memerlukan dana sebanyak 1.4 juta lagi untuk membangunkan sekolah agama di Sangkabuk ini. Jadi kita ingin menyeru dan merayu kepada seluruh para penonton, sama ada di tanah air ataupun di luar negara, Singapura, Brunei, Indonesia, ayo bantu kami untuk bina Sekolah Agama Rakyat di Kampung Sangkabuk ini supaya anak-anak di pedalaman dapat belajar ilmu agama dengan selesa seperti mana kita di bandar. Jadi insya-Allah percayalah, kalau sumbangan kita ini akan menjadi suatu infak yang bernilai jariah, maknanya tak berhenti-henti manfaatnya. Kalau kita beri sumbangan makan pada orang, makanan tu habis, dia dah lapar balik, hilanglah manfaatnya. Tetapi ilmu, kalau anak-anak pedalaman dia dapat pandai mengaji misalnya, selama mana dia mengaji Quran sampai dia dewasa, kita dapat pahala. Kita dapat ajarkan anak-anak ni semayang misalnya, sampailah dia umur dewasa sampai dia tua dia semayang, selama itulah kita dapat pahala. Jadi sekali lagi, ayo bersama dengan kita untuk mendapat pencen kubur insya-Allah. InsyaAllah. Ustaz Datuk, mungkin nak kongsikan juga apa cabaran yang dialami oleh pasukan Datuk untuk melaksanakan inisiatif ini, sebab kita tahu ianya di kawasan pedalaman dan pastinya ada cabaran-cabaran yang tertentu yang mungkin juga kat sini boleh buka mata kita. Sebenarnya bukan mudah ya untuk memastikan agama kita ni berterusan walaupun di kawasan-kawasan yang sukar untuk kita kumpulkan ilmu dan segalanya. Mungkin Ustaz Datuk nak kongsikan juga. Ya, memang benar. Berbeza kita di pedalaman di Semenanjung ini dengan pedalaman di wilayah Sabah ni dia lain sedikit. Situasi di sana itu agak berbeza sebab negerinya besar. Sabah ni lebih besar daripada negeri Pahang sendiri. Saya nak kongsikan beberapa kisah. Ada satu orang pelajar perempuan ni, dia berjalan kaki 7 km. Jalan kaki untuk nak menuntut ilmu. Keluarga dia pula memang keluarga susah, pendapatannya begitu kecil dan memang tak ada kenderaan untuk hantar anak perempuannya ni pergi ke sekolah. Jadi anak-anak ni pergi sekolah betul-betul sebab semangat saja. Macam kita anak-anak keluar pagar van sekolah dan menunggu. Ini kena jalan kaki. Ada juga anak-anak yang terpaksa berjalan kaki lalu kawasan hutan, lalu kawasan semak samun sejak daripada awal pagi lagi. Jadi masalahnya bila mereka sampai ke sekolah,
Ada yang masa berjalan sampai sejam. Jadi 6.30 sampai 7.30 baru sampai sekolah. Dia dah penat. Jadi prestasi belajar tu agak merodom. Maka kita fikir kita kena buat sesuatu. Kita buatkan satu sekolah agama rakyat dan kita dapatkan kerjasama rapat daripada pihak Majlis Dakwah Negara MDN dan juga Jabatan Hayat Agama Islam Negeri Sabah. Jadi bila kita dapat bina sekolah ini, maka anak-anak yang tinggal agak jauh daripada bandar ini dapatlah mereka belajar sama selesa seperti anak-anak kita di bandar. Dan juga kita dapat menyantuni juga ibu bapa yang memang tak ada kenderaan pun untuk menghantar anak-anak mereka ni ke sekolah sebab majoriti daripada penduduk di pedalaman ni adalah keluarga asnaf yang mana purata pendapatan satu keluarga tu lingkungan dalam RM400 saja sebulan. Kalau pun ada sekolah yang boleh sampai berjalan kaki, masalah pula tak dapat nak menampung bilangan murid yang begitu ramai yang ada di pedalaman ini. Jadi ringkas ceritanya, para penonton, jom bantu kami. Dengan dana yang tuan-tuan sumbangkan, kita akan binakan satu sekolah di pedalaman ni dan projek ini dah pun kita buat yang pertama, 3 projek di kampung yang pertama dan sekarang yang keempat iaitu di Sangkabuk ini. Jadi sama-sama bantu kita untuk menyantuni anak-anak golongan asnaf yang tercicir dari pembelajaran pendidikan agama. Yang itu kita garis bawahkan. Kita nak ajar agama kepada mereka. Ayuh bersama kami untuk membantu anak-anak ini insya-Allah. Amin, insya-Allah. Ustaz, secara ringkasnya sedikit doa untuk kami pada hari Jumaat ni. Kita ada beberapa saat saja lagi. Mungkin boleh diakhiri dengan doa daripada Ustaz Datuk. Boleh ke? Saya mendoakan kepada seluruh para penonton sekalian. Doa yang mudah difahami. Saya mendoakan kepada seluruh para penonton sekalian. Sempena dengan Ramadan Al-Mubarak, 10 hari yang terakhir ni. Ayuh kita mulakan hari ini, hari yang mulia, hari Jumaat, bulan yang mulia ini dengan bersedekah untuk kemudahan dan keselesaan anak-anak asnaf ini. Amin, saya mendoakan pahala insya-Allah mencurah-curah untuk tuan-puan sampailah bila-bila insya-Allah. Amin, ya insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, pendakwah selebriti. Kalau anda terlepas, jangan risau, boleh saksikan siaran ulangan kami di Facebook MHI TV3. Panjangkan infak anda pada hari Jumaat ini, okey? Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Banyak lagi yang menarik hanya di Malaysia Hari Ini. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia Hari Ini dan tarikhnya 23 Ramadan. Kalau kat kawasan rumah saya 23 Ramadan ni dah kira malam 7 lekor semalam lah. Jadi lampu-lampu semua dah naik. Semuanya menantikan atau mengejar malam Lailatul Qadar, malam yang keramat buat kami umat Islam. Jadi untuk menceritakan tentang kebaikan malam Lailatul Qadar dan apa kebaikan yang boleh manfaatkan daripadanya, kita bersama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Arjufri, Duta Pertubuhan Mihrab yang sedang berada di Madinah pada masa ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana mencuri masa bersama kita walaupun dari Madinah. Macam mana keadaan di sana, semuanya okey ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat penuh, ramai sangat manusia. Alhamdulillah. 1.14 juta orang akan berada di sana. Jadi bersempena kita berada di bulan Ramadan ni Ustaz. Bolehkah Ustaz huraikan malam Lailatul Qadar? Silakan. Okey, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Bila kita berbincang tentang Lailatul Qadar, Lailah adalah malam, Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Qadar maknanya ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, ayat yang semua kita hafal insya-Allah, Allah Taala ceritakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan malam Al-Qadar tu apa dia? Allah Taala jawab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita perhatikan kan waktu zaman Nabi SAW, Rasulullah pernah duduk-duduk dengan para sahabat. Rasulullah pernah cerita tentang ada seorang lelaki daripada Bani Israel. Nama dia Sam'un ataupun Syam'un. Dia ni punya ibadat dia malam hari dia beribadat selama 1000 bulan. Tak putus-putus, tiap-tiap malam beribadat. Lepas tu waktu siang dia pula dia berjihad jalan Allah Ta'ala. Selama 1000 bulan juga. Jadi para sahabat bila dengar tu, sahabat rasa kagum sangat-sangat kan. Kalau kita fuyo, kita katakan, oh dahsyat betul orang ni. Dan boleh sampai gitu sekali. Tapi lalu turun ayat Al-Qadar ini, ayat surah Al-Qadar ni ceritakan bahawasanya untuk umat Nabi ada satu malam yang lebih istimewa lagi daripada tu. Kita buat apa-apa, amalan tu digandakan lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada 1000 bulan.
lebih baik daripada 83 tahun kita beribadat. Jadi itu secara ringkaslah kita kata tentang Lailatul Qadar. Baiklah. Jadi di sini ibadat-ibadat kita seperti solat kita yang dijaga, tarawih dan infak juga amat penting untuk kita mengamalkan Ramadan di sini ya. Jadi boleh tak Ustaz kongsikan sikit? Kalau kita fikir-fikirkan kan, kalau dapat kali 1000 tu kan, ya Allah untung sangat kan. Kalau kita semayang kali 1000. Kalau kita lebih 1000 kan, bukan kali 1000 lagi, lebih 1000. Kalau kita baca Quran lebih daripada 1000 bulan. Kalau kita infak kita pun macam tu juga. Ya Allah, kita infak kita tak banyak. Kita bukannya, yalah kita bukan banyak sangat duit. Kita bagi berapa yang ada tu pun lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ya Allah kita kata. Berapa yang tinggi ada. Kalau kita lepaskan peluang ni. Berapa yang penting itu penting Ustaz. Jadi seperti maklumlah Ustaz pun sedang berusaha membantu pihak Pertubuhan Mihrab ini untuk mengumpul dana bagi membangun aset-aset Islam. Boleh tak Ustaz ceritakan perjalanan ini sikit? Okey, kita sedang membangunkan aset-aset Islam. Lagi-lagi hari ini kan saya nak ajak semua. Hari ini hari Jumaat. Mungkin hari ini hari Jumaat yang terakhir. Kalau minggu depan raya awal lah. Tapi kalau bukan pun, ini antara Jumaat yang terakhir lah kita kata. Dalam bulan Ramadan ni, so jangan sia-siakan. Kita ada peluang untuk membangunkan aset-aset Islam bersama dengan Pertubuhan Mihrab. Gambar yang tertera di skrin TV kita ni adalah gambar Masjid Nurul Islamiyah Sungai Chor Rawang. Yang Alhamdulillah kita dah dapat perkenan dan restu daripada Perbadanan Wakaf Selangor untuk laksanakan kerja-kerja awalan. Alhamdulillah kita dah kumpul sebanyak 3 juta ringgit dan yang masih perlu baki lagi ada 1.7 juta ringgit lagi untuk bolehkan projek ni berjalan. So kita doakanlah mudah-mudahan projek ni dapat disiapkan dengan sempurna, jayanya dan dapat dimanfaatkan oleh ummah insya-Allah. Kemudiannya di sana ada Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam. Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam ni pun dah hampir siap sebenarnya. Struktur pembinaan dia ilham daripada Masjid Nabawi dengan konsep rekaan daripada Istanbul di Turki. Kan ada beberapa tempat saja lagi yang diperlukan untuk siapkan masjid ini. InsyaAllah bila dia siap nanti, yang inilah yang ada dekat skrin TV kita sekarang ni. Tengok sekali imbas memang kita ingat macam ke Istanbul. Tapi sebenarnya masjid itu berada di Sungai Ramal Dalam Kajang. Kan dah nak siap sangat dah kita tengok tu. Kan dah nak siap sangat. Kita tinggal ada sikit je lagi yang kita perlukan untuk menyiapkan masjid ini. So maknanya ni peluang terakhir kita lah untuk bersama-sama melabur saham akhirat untuk dalam masjid ni. Orang semayang kita dapat pahala dan sebagainya. Yang seronoknya bila penonton kita menderma berinfak, mereka dapat lihat dengan mata kepala sendiri macam mana perkembangannya di sini. Jadi untuk penonton kita di luar sana, macam mana mereka juga ingin mengimarahkan Ramadan, mendapat pahala dan juga berinfak kepada Pertubuhan Mihrab. Silakan. Saya cadangkan kalau nak tengok perkembangan terkini, terus buka Facebook Pertubuhan Mihrab. Cari je kat Facebook tu, tekan je Pertubuhan Mihrab. Kita akan dapat terus perkembangan terkini dan cara-cara untuk bersama-sama dalam menyumbang. Begitu juga kita boleh buka di website yang tertera di skrin TV kita sekarang, www.infakmihrab.com, infakmihrab.com. Ataupun terus WhatsApp nombor yang tertera tu 0119632876. Ada akaun Maybank kat situ, ada akaun Bank Islam kat situ, ada QR kat situ. Kemudian kita ada pula QR code yang namanya My Istiqamah tu. Kan kita boleh tetapkan sendiri setiap bulan kita nak bagi berapa. Serendah RM30 sebulan. Kalau boleh katalah letak RM100 sebulan contohnya secara istiqamah. Dia akan potong, insya-Allah terus meneruslah pahala kita bersambung-sambung. Kena pula kalau Lailatul Qadar, Allah kali pula 1000 bulan. Bulan Ramadan ni kalau bukan Lailatul Qadar pun dah dilipat-lipatkan gandanya pahalanya. Kan begitu juga dalam hari Jumaat ini insya-Allah sama-sama kita manfaatkan penghulu hari pada penghulu segala bulan ini insya-Allah untuk kita bersama-sama membangunkan aset-aset Islam. Alhamdulillah kita bangunkannya bersama-sama. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri. Semoga umrah yang mabrur di Mekah dan Madinah nanti. Insya-Allah kami doakan dari sini ya. Terima kasih sekali lagi dan kita sekarang bersama dengan Anim Izzati, rakan tugas saya untuk satu bingkisan istimewa. Silakan. Okey, bingkisan tersebut merupakan sedikit gambaran kemeriahan yang kita nak bawakan kepada anda, iaitu inisiatif yang dilakukan oleh Yayasan Warisan Ummah Ikhlas dengan kerjasama Media Prima dan juga TV9, iaitu World Quran Hour, surah Al-Insan yang dijadikan sebagai surah untuk ditadabur. Jadi apa ceritanya, apa pengisiannya, jom sama-sama kita saksikan.
Malaysia Quran Hour kali ke-8 anjuran Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WIF yang berlangsung semalam membawa solusi daripada surah Al-Insan dengan tema memanusiakan ummah melalui agenda Humanizing the Home, Humanizing the Workplace, Humanizing the Nation serta Humanizing the World. Berlangsung di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, majlis diadakan secara serentak di seluruh dunia dari jam 12 tengah hari sehingga 1 petang melalui kerjasama rakan sinergi daripada media, agensi kerajaan dan swasta dalam dan luar negara. Paling istimewa, kehadiran Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang turut mencemaduli. Matlamat utama World Quran Hour adalah untuk menggalakkan masyarakat berinteraksi dengan Al-Quran, faham dan amalkan. Paling utama, nilai-nilai mulia yang dapat dihayati daripada setiap surah dalam Al-Quran digarap bagi membentuk cara hidup berlandaskan kitab suci ini. Okey, sebenarnya World Quran Hour ni dia merupakan sebuah event, dia bukan sebuah event sebenarnya, sebuah kempen untuk melonjakkan sebuah gerakan mengqurankan bangsa. Jadi kita berharap dengan adanya satu gelombang ini hari, semua orang bergabung seluruh dunia dan secara serentak baca surah yang sama dalam masa yang sama, akan timbul satu kesedaran di mana orang akan develop satu habit untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bukan setahun sekali 1 jam, tapi setiap hari 1 jam. Melalui majlis yang diadakan, orang ramai disajikan dengan bacaan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah dan diikuti surah Al-Insan daripada beberapa qari terkemuka. Seterusnya perkongsian tadabbur dan resolusi daripada surah Al-Insan bermula ayat 1 hingga 31 dibacakan dalam perkongsian. Orang ramai dibawa untuk menghayati mesej dan maksud daripada surah Al-Insan. Dengan penganjuran World Quran Hour edisi ke-8 ini, diharapkan Al-Quran akan terus subuh sebagai panduan dalam kehidupan seharian setiap umat Islam di dunia. Alhamdulillah, sejuk hati memandang di sana ya untuk mengimarahkan Ramadan, menambahkan pahala kita pada bulan yang mulia ini. InsyaAllah. Okey, seterusnya kita nak kongsikan juga Seindah Kasih The Movie, yang mana ini merupakan filem tonton original yang berjudul Seindah Kasih, memaparkan kisah 6 kaki tangan media prima yang perlu mencari jalan untuk mengharungi cabaran yang timbul menjelang Hari Raya. Filem ini dibintangi oleh barisan pelakon popular. Siapa yang ada tu? Syafiq Kyle, ada Mimi Lana, Siti Saleha, Syasha Abdul, Anas Rizwan, Luqman Hafiz. Anas Rizwan kalau ada ni memang akan pecah baca perut ni. Okey. Bermula 12 April nanti, okey. Itu untuk yang kaki tangan media prima. Kaki tangan Amesia pun sebenarnya ada nak jual-jual juga esok. Kita ada misi untuk mencantikkan Ramadan kita. Inilah dia jualan amal barangan pre-love pengacara MHI. Ya, kalau nampak baju Melayu cantik-cantik yang Nazruddin Rahman pernah pakai, dia nak jual secara pre-love, nak diberikan kepada anda borongan harga yang paling murah. Jumpalah esok di Plaza Shah Alam. 10 pagi sampai 6 petang ni, kami semua insya-Allah akan ada dekat sana bersilih ganti. Kita ambil shift awak. Shift pagi ada, shift petang ada, datang. Awak kena jual, ada KPI ada dekat sana sekali ya. Kalau datang pagi, dapatlah masuk TV sebab siaran langsung kami 9.30 pagi juga kita akan ada lintas langsung dari sana. Betul, 9.30 pagi sampai 10.30 pagi bersama-sama kita untuk bersiaran langsung dan sampai 6 petang untuk acara pre-love kami untuk jual. Okey, jadi jumpa esok nanti. Assalamualaikum, jaga diri. Selamat pagi semua.